Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang bermaksud, Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Siri terakhir jejak warisan masjid pada kali ini mengintai kisah di Pulau Pangkor, pembinaan sebuah masjid yang menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW di dalam reka bentuknya dengan memuji baginda melalui 1000 selawat. Masjid Al-Bad 1000 selawat Teluk Baru, Pangkor menjadi penutup kisah jejak warisan masjid pada Ramadan kali ini. Baik, seni bina masjid ni dia lebih kepada konsep yang pertama sekali 1000 selawat lah. Kita nak apa zahirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau tengok pada nama masjid ni, nama dia Masjid Al-Bad. Okay, Masjid Al-Bad. Apa dia maksud Al-Bad tu? Al-Bad tu maksudnya nak digambarkan satu perumpamaan kepada satu orang tokoh, iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Bad ni maksudnya bulan purnama. Nabi ni diibaratkan seperti bulan purnama. So nak dicantikkan lagi dalam masjid ni dengan nama tu, dilimpahkan dengan 1000 nama-nama, termasuk dengan selawat kepada Nabi SAW. Ada nama Nabi dan juga dihias dengan selawat-selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Banyaklah selawat tafrijah, selawat Anwar, selawat-selawat yang famous, semua ada dalam ni. Sebuah masjid yang konsepnya terapung, sama macam masjid di Terengganu, Masjid Kristen. So tempoh pembinaannya mengambil masa lebih kurang 2014 sampai 2016 baru siap. Sebenarnya 2016, pada Oktober 2016, dan dirasmikan sepenuhnya, maksudnya perasmian oleh Uliah Mahmudiyah pada ke Sri Sultan Perak pada Jun 2017. Maknanya memang Siap 2016. siap Rasmi 2016, tapi perasmian penuhnya pada 2017, Jun, pertengahan 2017. So masjid ini dari segi kapasitinya boleh memuatkan dalam ruangan dalam dan luar ni kapasiti sebanyak 1,500 orang. 1500. Termasuklah bukan dalam lah, sekali dengan luar. Oh, sekali luar. Luar pun boleh solat sekali kan? Luar pun boleh solat, insya-Allah. 1,500 orang. Dan kemudian kalau kita perhatikan dalam design dalam masjid ni, dia lebih mengambil kepada design-design daripada tumbuh-tumbuhan yang ada dalam Malaysia. Tumbuh-tumbuhan antaranya bunga-bunga kertas lah. Kalau tengok atas kapet ni, kebanyakan bunga kertas, bunga bougainvillea ya, bunga kertas. Bunga kertas macam ni, bunga apa ke saya tak pasti. Tapi bunga-bunga yang ada dalam Perak ni, bunga-bunga yang bunga yang ada dalam negeri Perak kita ni. ya, dia lebih nak menunjukkan apa produk-produk tempatan. Dan gabungan ni, idea ni, Datuk Zamri dia setuskan idea, tapi yang menghasilkan semua ni adalah daripada pihak Yayasan Restu. Yayasan Restu. Yayasan Restu ni, kalau kita tengok di Malaysia ni, ada satu lagi dipanggil sebagai Nasrul Quran, kilang Quran kedua terbesar di dunia. Dialah yang menghasilkan Yayasan Restu lah yang antara partnernya Nasrul Quran ni. Dialah yang menghasilkan.
desain-desain yang sebegini. Tak. Okey, baik. Pada peringkat awal masjid ini ditubuhkan, Datuk Zamri mengarahkan kepada atasnya daripada Datuk Hafiz. So Hafiz, pada peringkat awal masjid ni digunakan sepenuhnya oleh budak-budak tahfiz, budak-budak tahfiz di atas untuk mereka hafal di sini, untuk diorang mengulang menghafal di sini selepas subuh, selepas maghrib, selepas isyak. Jadi masjid ni jadi tempat untuk diorang. Yalah, memang kalau untuk budak menghafal, tempat macam ni memang sangat bagus. Tepi laut, tenang, suasana yang aman, harmoni. Tapi bila masuk saja pada adanya pandemik COVID-19, so masjid ambil inisiatif untuk mewujudkan setiap hari kuliah maghrib setiap malam. Dan kita akan jemputlah beberapa orang daripada luar, dan kita gunakan juga kepakaran imam-imam yang ada di sini, sebab kita kebanyakan imam-imam kita imam-imam yang daripada guru tahfiz kat atas sana. So kita jemput mereka, kita minta mereka untuk isi masa sepanjang malam maghrib tu, maghrib isyak, untuk buat sedikit perkongsian. Jadi hari-hari ada, insya-Allah. Dan pada waktu subuh pula biasanya kita buat bacaan masurat setiap hari. Kita akan buat bacaan masurat. Dan pada bulan puasa ni alhamdulillah setiap hari kita ada aktiviti, penuh dengan aktiviti. Contoh macam waktu pagi ada tadarus muslimat, malam ada tarawih, selepas tarawih ada pula tadarus untuk muslimin. Kemudian pada 10 malam terakhir ni kita buat juga qiyamul lail setiap malam sampai malam raya lah, sampai last raya tu. Kita ada berlambuk, dan kita buat juga pada malam raya tu kita buat takbir beramai-ramai, dan kita bagi pula duit raya kepada budak-budak. Itu kita bagi meriahkan masjid ni. Dan perancangan kita pada tahun ni kita nak buat baraan. Kalau orang Jawa panggil baraan, sini mungkin benda tu tak ada lagi kat Pangkor. Kita nak buat malam raya tu pergi rumah-rumah orang, kita takbir ramai-ramai. Style dulu-dulu Ya, kan. kita nak cuba wujudkan balik benda ni di Pangkor. Dari segi sambutan penduduk okey lah. Sambutan penduduk Macam tadarus. alhamdulillah. Tapi cuma kita buat sekarang ni kaedah dia, sebab mungkin ada yang daripada kalangan warga-warga emas, mereka berminat nak join tadarus. Cuma bila join tadarus ni ada yang tak boleh baca, ada yang bacaan dia orang tak lancar. Jadi kita buat dua grup. Satu grup kita baca lepas tarawih tu, baca sekali dengan imam. Imam akan baca, dia follow sekali. Tapi tak banyak lah, dalam 2 muka surat ataupun 3 muka surat. Yang selebihnya kita kumpulkan buat anak muda, lebih kurang 10 orang ataupun 7-8 orang. Kumpulkan budak-budak muda ni untuk kita buat satu grup tadarus. Habiskan sampai 30 juzuk lah. Ini setiap malam kita buat, alhamdulillah. Dari segi pelancongan pula, kalau ikutkan sepanjang saya menguruskan masjid di sini, kebanyakan pelancong yang datang ke sini ada yang datang, kebanyakan datang harian, ada yang datang suka datang sekadar nak selfie, nak solat sini, solat sambil-sambil nak tengok keadaan masjid ni. Dan ada juga banyak yang datang by group. Mereka datang deal dengan kita untuk buat program, antaranya seperti buat program qiyamul lail, program kuliah duha. Dia datang sini untuk isi program di sini, sebab dia orang tertarik dengan keindahan masjid ni. So benda tu sangat memberikan impak yang positif. Maksudnya pelancong datang bukan hanya sekadar seronok-seronok, sekadar nak bercuti, berehat saja, tapi ada pengisian dia. Ada pengisian dia. Jadi alhamdulillah masjid kita pun alhamdulillah dari segi imam-imam pun ada kepakaran dia. Maksudnya masing-masing boleh memberikan pengisian pada pelancong-pelancong yang datang pada sini. Alhamdulillah. Masjid Al-Bad 1000 Selawat Pulau Pangkor menutup kisah dan penceritaan bagi program Jejak Warisan Masjid edisi Ramadan 1443 Hijrah. Di kesempatan ini, kru produksi ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri
Dan ingatlah, masjid yang indah bukannya hiasan, tetapi tempat untuk kita melakukan ibadah untuk mendapat keredaan dari Ilahi. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.